Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada pensyarah Puan Fazilah binti Muhammad Osman dan rakan-rakan kuliah sekalian. Saya Intan Nur Syahidah binti Syahrir, nombor metrik 275995 daripada kumpulan 3. Tajuk tugasan yang kami pilih ialah budaya penjawat awam di Malaysia dan isu kontemporari berkaitan budaya kerja. Pandemik coronavirus ataupun COVID-19 telah memberikan tekanan yang sangat mendalam kepada seluruh dunia, tidak mengira bangsa dan agama. Tidak dapat dinafikan bahawa ianya memberikan pelbagai tekanan kepada semua pihak, tidak kira penjawat awam ataupun swasta yang terpaksa berhadapan dengan pelbagai tekanan bagi menunaikan tanggungjawab mereka dalam melaksanakan budaya kerja seharian. Golongan penjawat awam terpaksa menukar corak dan budaya kerja mereka, terutamanya golongan pendidik, dan tak dapat dinafikan bahawa golongan yang paling terkesan adalah golongan pelajar dan juga guru-guru, di mana sesi persekolahan tidak dapat dilaksanakan seperti sedia kala. Kebanyakan sukatan pelajaran terpaksa diringkaskan dan diubah kepada teknik yang lebih mudah untuk difahami. Teknologi aplikasi komputer dan juga WhatsApp terpaksa digunakan bagi membolehkan guru-guru dihubungkan dengan murid, dan ianya memberikan impak dan tekanan besar kepada bukan sahaja kepada guru namun kepada ibu bapa juga. Tujuan utama isu ini dipilih adalah kerana sepanjang isu pandemik melanda negara, kebanyakan sektor terkesan dengan perubahan mendadak yang berlaku, sehingga ianya memberikan kesan yang mendalam di dalam institusi penjawat awam, kekelangkaan dan juga sosial. Kita akan mengupas budaya kerja yang diamalkan oleh penjawat awam dalam melaksanakan rutin harian mereka ini. Kita juga akan membincangkan mengenai kesan daripada isu yang tersebut dan cadangan bagaimana untuk mengatasi dan menangani masalah yang timbul. Pandemik yang berlaku memberikan cabaran yang sangat mendalam kepada semua golongan, baik dari segi emosi dan juga mental. Itulah budaya kerja penjawat awam. Budaya kerja boleh diklasifikasikan sebagai satu elemen yang penting, terutamanya bagi penjawat awam. Budaya kerja penjawat awam berbeza jika hendak dibandingkan dengan budaya kerja swasta. Budaya kerja penjawat awam lebih cenderung kepada nilai murni dan kebajikan yang perlu disalurkan kepada orang ramai, dan ianya sama sekali berbeza dengan budaya kerja swasta, di mana ianya lebih menjurus kepada kaedah untuk mendapatkan keuntungan. Pertama adalah budaya berilmu. Amat penting bagi penjawat awam mewujudkan satu budaya kerja yang kreatif sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan dilaksanakan, termasuklah mempunyai pengetahuan asas dan berilmu bagi mewujudkan satu budaya kerja yang lebih berkualiti dan berdaya saing. Seterusnya, nombor 2, budaya kebolehpercayaan. Rata-rata penjawat awam lebih menjurus kepada perkhidmatan yang berhubung kait dengan orang awam, dan justru itu adalah amat penting bagi mereka untuk mewujudkan satu sistem yang boleh dirangka dan boleh diadaptasi oleh semua golongan. Adalah amat penting bagi memastikan data-data yang disalur oleh orang ramai terpelihara dan boleh diguna pakai untuk jangka masa yang tertentu. Dan nombor 3, budaya amalan kerja terbaik. Maksudnya, moto utama bagi amalan kerja penjawat awam adalah etika kerja yang mencerminkan nilai kemurnian dan kewibawaan. Bagi budaya kerja penjawat awam, ini termasuklah mengekalkan disiplin dan menepati waktu bekerja yang berkualiti. Yang keempat adalah budaya keberhasilan. Budaya keberhasilan adalah salah satu cabang yang memungkinkan penjawat awam bagi mencapai nilai kualiti kerja yang bersesuaian dengan tugasan yang mereka perlu harungi sepanjang tempoh bekerja di norma baru ini. Ini termasuklah memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan inovatif serta bersikap jujur dan amanah dalam melaksanakan tanggungjawab mereka. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Fazilah binti Osman dan rakan-rakan sekalian. Saya Tilaka, anak perempuan MCVM, nombor metrik 276233, tangan saya, iaitu isu kontemporari berkaitan budaya kerja. Sejak kerajaan melaksanakan perintah kawalan pergerakan, kebanyakan agensi diwajibkan untuk bekerja dari rumah sepanjang tempoh ini, dan ianya mendatangkan banyak isu kontemporari. Nombor 1, perubahan rutin harian. Isu kontemporari yang pertama adalah berlakunya perubahan di dalam rutin harian pekerja. Ini menyebabkan penjawat awam yang terpaksa bekerja dari rumah sepanjang tempoh kawalan pergerakan ini memberikan tekanan emosi yang bercampur bau, di mana sepanjang tempoh ini kesemua anggota keluarga akan berada di rumah, termasuklah anak-anak yang sedang mengikuti PDPR dari rumah. Bagi penjawat awam yang terpaksa berkomunikasi secara dalam talian bersama majikan, ini akan menimbulkan isu yang besar, di mana keadaan persekitaran yang tidak menentu dan bunyi bising dari anak-anak adalah salah satu faktor yang menyumbang kepada isu ini.
dan ianya sekaligus akan memberikan tekanan kepada mereka secara tidak langsung, terutamanya dari segi tempuan. Nombor 2, perubahan rutin bekerja. Sangat penting bagi mereka untuk menyimbangkan kedua-dua elemen ini bagi mengelakkan berlakunya tekanan emosi dan kelesuan ketika bekerja. Kedua-duanya haruslah distabilkan bagi mengelakkan sebaran kekerohan dan gangguan emosi, terutamanya semasa bekerja di norma baharu ini. Harus diingat bahawa tekanan emosi boleh menimbulkan konflik di tempat kerja dan juga menyebabkan institusi kekeluargaan. Perubahan budaya kerja secara drastik serta faktor peralatan yang tidak mencukupi akan menimbulkan pelbagai isu dalam memastikan tugasan disiapkan pada masa yang ditetapkan. Dan cabaran yang dihadapi pula adalah dari segi cabaran bagi pejabat awam, iaitu apabila dikaitkan pandemik dan pejabat awam, golongan pendidik dijangka akan menghadapi tekanan yang amat tinggi dalam mempersiapkan diri bagi menghadapi budaya kerja semasa pandemik ini. Sebagai contoh, guru-guru sekolah amat penting dalam memainkan peranan mereka meneruskan sesi pembelajaran. Dari cabaran teknologi di dalam dan di luar bandar pula, selain daripada itu, kemudahan teknologi dan internet terutamanya semasa isu pandemik lebih menjurus kepada mereka yang tinggal di bandar-bandar berbanding dengan luar bandar. Ini juga memberikan tekanan untuk mengadaptasi budaya kerja bagi pejabat awam di sektor perguruan. Masyarakat di luar bandar khususnya kebanyakan tercicir dan disebabkan oleh faktor persekitaran mereka, di mana kawasan luar bandar tidak mempunyai sambungan telekomunikasi, contohnya seperti di Sabah dan Sarawak. Namun cabaran berbeza dihadapi oleh pelajar di luar bandar, di mana ketiadaan kemudahan asas dan kekangan cara hidup menyebabkan mereka tidak berupaya untuk mendapatkan jaringan internet dan membuatkan sesi PNP tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Junas Abdul Jais. Website 7606 akan menentangkan bebanan tugas penjawat awam. Tidak dapat disangkal bahwa pandemik ini telah memberikan tekanan dalam budaya kerja, terutama bagi yang berada dalam institusi pendidikan. Sememangnya beban tugas guru adalah amat banyak jika dibandingkan dengan masa dahulu. Justru pada pandemik Belanda, guru-guru semakin terbeban dengan tugasan di norma baru apabila segala teknik PNP terpaksa dilakukan secara dalam talian. Di samping terpaksa menyediakan bahan bantu mengajar secara atas talian yang lebih efisien dan menarik. Ini adalah di antara cabaran yang terpaksa dihadapi. Menggunakan teknik dan cara pengajaran terpaksa diubah bagi memberi ruang kepada pelajar untuk memberi tumpuan dalam pelajaran. Seterusnya, kejutan budaya dalam norma baru. Kita tidak dapat menolak bahwa cabaran norma baru memberikan impak yang sangat tinggi. Bukan sesuatu yang mudah untuk menangani tekanan emosi. Bagi mengatasi masalah pandemik, di samping kerisauan tentang diri sendiri dan keluarga guru itu sendiri, ini ditambah pula dengan beban kerja di mana guru-guru terpaksa menyediakan bahan bantuan mengajar bagi pelajar yang mengikuti sesi PNP secara dalam talian. Seterusnya, kekangan yang dihadapi Jabatan Sumber Manusia. Perkembangan teknologi. Tidak dapat dinafikan bahwa pihak pengurusan sumber manusia memainkan peranan yang penting dalam memastikan prestasi kerja perkumpulan dan kesemua data serta kualitas kerja dapat disiapkan dalam masa yang ditetapkan. Jabatan Sumber Manusia yang juga menghadapi berbagai isu membuatkan nilai prestasi kerja tidak dapat dijalankan seperti biasa. Ini karena apabila bekerja di norma baru secara tidak langsung melibatkan pembaharuan dalam bidang teknologi akan menjadi satu bebanan kepada pejabat awam, sekiranya mereka tidak menitik beratkan pengetahuan dan mempersiapkan diri dalam bidang IT. Faktor ekonomi. Pandemi COVID-19 telah secara tidak langsung meruntuhkan sektor ekonomi dan ini menyebabkan berbagai masalah. Pengurangan tenaga kerja terpaksa dilakukan oleh Jabatan Sumber Manusia. Jika kita melihat daripada kesan bagi kesemua pekerja yang sedang berkhidmat dalam bidang kontrak semasa pandemi ini, perkhidmatan mereka terpaksa ditamatkan dan juga berlaku pengurangan kerja karena faktor ekonomi yang tidak menentu menyebabkan ekonomi semakin merudum dan
ianya melibatkan pelbagai faktor. Cadangan bagi mengatasi isu peranan majikan. Apabila kita menitik beratkan isu semasa bekerja dari rumah sepanjang tempoh perintah kawal pergerakan ini selaras dengan masalah pandemik yang melanda negara, adalah amat sukar untuk mendapatkan kualitas kerja 100%, sama seperti semasa bekerja di pejabat. Masalah emosi, kesetaraan, dan juga jadwal kerja dan aktivitas di rumah menjadi faktor yang menyumbang ke arah berlakunya berbagai konflik sepanjang tempo ini. Oleh yang demikian, adalah penting bagi majikan dan jabatan berkaitan memastikan peranan mereka bagi memastikan kualitas kerja terpelihara. Dalam masa yang sama, pekerja tidak terlalu dibebankan dengan tugasan. Adalah sangat mustahil bagi majikan untuk mendapatkan kualitas kerja yang serupa sepanjang tempoh penyewa awam kerja di pejabat. Majikan boleh mencadangkan waktu kerja yang lebih pendek berbanding dengan sebelumnya bagi memberikan sedikit ruang pada penyewa awam melaksanakan tugas harian mereka. Sedikit kelonggaran masa bekerja harus diberikan oleh majikan bagi mencapai keseimbangan dalam melaksanakan tugasan mereka. Peranan kerjaan. Kesan pandemik ini amat dirasakan oleh semua golongan, tidak kira mereka adalah penyewa awam maupun pekerja swasta. Oleh yang demikian, kerajaan telah memberikan berbagai bantuan bagi memastikan kesemua golongan mendapat menjalani kehidupan seperti sedia kala, terutamanya bagi mereka yang telah kehilangan pekerja, termasuklah berbagai bantuan khas dan juga moratorium bagi mengurangkan beban mereka. Bantuan ini sangat penting agar tidak berlakunya isu pembuangan pekerja di dalam berbagai sektor. Majikan disarankan untuk memberikan pekerjaan yang lebih sesuai selain daripada menamatkan pekerja serta-merta. Kita tidak dapat menafikan bahwa semua sektor menghadapi masalah dan kekurangan keuangan yang serius. Namun, kerajaan boleh melaksanakan berbagai inisiatif lagi supaya golongan ini tidak terkesan daripada masalah pandemik ini. Bagi penyewa awam khususnya, kerajaan boleh melaksanakan sistem bekerja secara kontrak tanpa menamatkan perkhidmatan pekerja tersebut. Ini sekaligus akan mengurangkan populasi pengangguran dan dapat membantu mereka perbaiki taraf hidup. Assalamualaikum, saya Muhammad Anwar bin Burhan, nombor Metri 276029. Saya mempertahankan peranan masyarakat. Bagi semua pejabat awam dan swasta, memainkan peranan penting bagi memastikan isu pandemik ini dapat dikurangkan. Sebagai masyarakat dan mengamal sikap tolong-menolong dan kerjasama adalah sangat penting bagi mereka untuk menghadkan pergerakan sekaligus penularan wabak ini dapat dihentikan. Adalah sangat penting sekiranya SOP dipatuh, masing-masing dapat mengawal penularan wabak ini dengan lebih cepat. Kesimpulan, daripada segala elemen yang telah dibentang, bahawa amat penting bagi semua jabatan mereka memainkan peranan mereka menerangi isu-isu perubahan budaya kerja sepanjang tempoh pandemik ini yang melanda di negara kita. Cabaran yang paling hebat adalah pejabat awam dalam sektor seperti guru yang menghadapi pelbagai cabaran semasa melaksanakan pembelajaran atas talian, terpaksa menghadapi dengan pelbagai kekangan yang dapat menggoyahkan mental dan fizikal mereka. Malaysia harus memandang serius yang hendak dilaksanakan bagi mencapai perkhidmatan yang produktif dan berwawasan serta memenuhi kehendak orang awam. Justru kesemua pihak memainkan peranan mereka dalam membentuk budaya kerja yang lebih efisien dan produktif, kerana perubahan yang drastik ini menyebabkan bebanan emosi dan mental yang tidak dapat dihalang. Kesemua jabatan yang berkaitan haruslah memastikan kesemua pihak bekerjasama dan menangani isu yang timbul.